daripada Jarir radhiyallahu anhu daripada ayahandanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Maksudnya, sesiapa yang memberi contoh tauladan yang baik, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya sehingga hari qiyamah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Syukuri nikmat yang dikurniakan sepanjang tahun dengan ibadah korban. Hanya RM750 untuk satu bahagian lembu lokal. Laksanakannya bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkata di dalam Al-Zawajir, dosa besar yang ke-148 ialah meninggalkan haji, sedangkan dia berkuasa mengerjakan haji sehingga dia mati. Imam Ibn Hajar membawa banyak hadis bagi menerangkan kesalahan orang yang enggan pergi haji setelah dia berkemampuan. Sebahagian daripada hadis tersebut katanya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga daripada Abdullah bin Saif, daripada sahabat Abu Imamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Man lam tahbishu hajatun zahir aw maradun habisun aw sultanun jairun wa lam yuhujja falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan." Atau kama qala, yang maksudnya sesiapa yang tiada ditahan ataupun tidak dihalang oleh sesuatu hajat yang nyata, atau sakit yang menghalang, atau sultan yang zalim, dan dia tidak pergi menunaikan haji, maka biarlah dia mati. Jika dia suka mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Imam, yang disebutkan dikira bagi mereka yang meninggalkan haji sehingga meninggal dunia sedangkan dia berkemampuan pergi haji merupakan satu dosa besar, iaitu yang telah dinyatakan dengan jelas oleh ulama, dan dalilnya ialah amaran-amaran keras yang telah dijelaskan sebelum ini. Lalu orang yang meninggalkan daripada menunaikan haji sehingga dia meninggal dunia sedangkan dia berupaya untuk menunaikan ibadah haji, maka dihukumkan fasik, melainkan setelah dia mati dan mempunyai pelbagai faedah. Kapsul haji itu tadi telah dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Berkorbanlah sambil mengukir senyuman kepada mereka yang memerlukan bersama IKIM dan Easy Korban. Untuk maklumat lanjut, layari www.korbanikim.com. Easy Korban, mudah dan dipercayai.
Assalamualaikum. Masih tercari-cari tempat nak buat korban tahun ni? Sudah dikata berkali-kali, nak ditunggu apa lagi? Kalau ibadat korban yang dicari, ikim dan izi korban lah yang pasti. Betul tu Abang Abun. Anda belum ada bahagian korban tahun ini? Jangan lepaskan peluang untuk laksanakannya dalam program anjuran bersama IKIM dan Easy Korban. Hanya RM750 satu bahagian untuk korban dalam negara dan RM350 satu bahagian untuk korban di luar negara. Untuk pendaftaran dan maklumat lanjut, layari korbanikim.com atau hubungi 012 686
yang berasaskan kepada hujah-hujah yang ilmiah. Jadi rangkaian gandingan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, jadi dari segi penamaan peristilahan itu sendiri, bukan suatu yang dipaksa-paksa untuk digandingkan, tetapi perkataan Ahlus Sunnah dan Al-Jamaah itu sendiri merupakan suatu yang saya gunakan istilah sebagai organik, suatu yang natural, suatu yang tabi'i. Peristilahan itu muncul dan timbul, berkembang dengan sendirinya sebagai gambaran pelaziman dalaman bagi intipati ajaran Islam itu sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Kerana kita tinjau perkataan Ahlus Sunnah itu, iaitu pendukung sunnah, iaitu ajaran baginda Nabi SAW. Ini menjadi satu filter atau tapisan yang pertama, di mana selepas peninggalan Rasulullah SAW, umat Islam telah berpecah kepada berbagai golongan yang berselisih, di mana aliran Ahlussunnah ini menjadi satu filter ataupun tapisan daripada umat Islam yang sememangnya mendakwa berpegang kepada Al-Quran. Jadi semua aliran-aliran yang selain daripada Al-Sunnah juga berpegang kepada Al-Quran. Aliran Syiah, aliran Khawarij, aliran Mu'tazilah, mereka ini berpegang kepada Al-Quran. Jadi kesetiaan mereka kepada ajaran Nabi itu dengan berpegang kepada Al-Quran sebenarnya menuntut juga pegangan kepada As-Sunnah. Yang ini adalah prasyarat yang gagal dipenuhi oleh aliran yang lain. Sebagai contoh, aliran Syiah, kita lihat ya, mereka walaupun pernah menang musabaqah ataupun bacaan Qurannya sedap, maknanya kesetiaan kepada Al-Quran seperti yang didakwa tidak dipertikaikan. Tetapi kalau kita teliti, setakat manakah mereka menerima sunnah Nabi SAW? Sebagai satu anggaran ya, jumlah para sahabat adalah sekitar 114,000 orang. Yang perawi hadis yang dikenali pula seramai 1,790 orang yang meriwayatkan ajaran Nabi. Tetapi aliran Syiah hanya menerima sekitar 5 hingga 9 orang sahabat saja yang diiktiraf periwayatannya. Bagi ini, jadi ini menjadi satu kelompangan ilmu. Kemudian kalau Khawarij pula, mereka mempunyai pendirian hanya mereka hanya berpegang kepada Quran, tetapi tidak berpegang kepada sunnah Nabi, khususnya sunnah yang bersifat amali. Ketika itulah Sayyidina Ali berpesan kepada sahabat untuk berdebat dengan Khawarij. Sayyidina Ali mengatakan, berdebatlah dengan mereka dengan menggunakan sunnah, terutamanya para sahabat melihat sunnah dari segi perbuatan Nabi. Jadi kata Sayyidina Ali, ayat Quran fa innahu zuwujuh, Quran ini mempunyai general statement, pernyataan umum. Jadi bila nak memahami Quran tanpa dipandu oleh sunnah, maka ini menjadi kelompangan kepada aliran Khawarij. Manakala aliran Syiah pula, aliran Mu'tazilah, mereka juga gagal memenuhi dari segi ilmiahnya terhadap ajaran Nabi apabila mereka gemar dan cenderung menundukkan makna Al-Quran menurut logik akal mereka. Manakala hadis yang sepatutnya berperanan menafsirkan Quran, mereka takwil atau mereka tanggung kepada makna-makna yang selaras dengan logik pemikiran mereka. Maka akibatnya banyak riwayat-riwayat hadis, khususnya khabar ahad,
seperti hadis mengenai keharusan berlakunya melihat Allah di akhirat, kemudian sabitnya syafaat baginda Nabi SAW kepada pelaku dosa besar di akhirat, syafaati la ahlil kabairi min ummati, dan juga hadis innakum satarawna rabbakum iyana. Jadi mereka iaitu Mu'tazilah gagal menghargai hadis ini kerana ditafsirkan selaras dengan logik akal mereka dengan makna-makna yang tidak muktabar. Maka keunggulan ahli sunnah ialah kamal ittiba, kesempurnaan kepengikutan mereka kepada ajaran dan jejak langkah Nabi SAW melalui pintu-pintu ilmu. Pintu-pintu ilmu. Kita telah bahaskan jam lepas. Oleh itu saya simpulkan bahawa ahli sunnah ini adalah satu pendirian kebijakan atau keintelektualan Islam dalam menimba kepahaman yang sahih dan muktabar tentang Islam yang diambil daripada sumber-sumber yang muktabar, iaitu Quran dan hadis. Sebab itulah dirangkaikan sunnah tadi dengan al-jamaah. Jamaah iaitulah kepahaman itu diijma' dan dikonsensuskan, disepakati oleh para ulama melalui metod dan kaedah yang ilmiah. Dari sudut tapisan riwayat, dari sudut perlaziman makna yang ditunjukkan oleh isyarat bahasa Arab dan juga mantik, logik yang telah dibahas dengan matang oleh para ulama ahli sunnah. Dan sebagai kesimpulannya, maka ahli sunnah melalui pahaman mereka itu berjaya membezakan kepahaman Islam yang sebenar berbanding dengan aliran seperti Syiah, aliran seperti Khawarij, aliran Mu'tazilah, aliran Murji'ah, aliran Mu'attilah, aliran Mujassimah, aliran Jabariyah, Qadariyah. Walaupun yang saya sebut itu adalah nama-nama dalam bahasa Arab, tetapi nanti pusingan yang berikutnya kita akan jelaskan bagaimana intipati pegangan aliran-aliran yang banyak ini akan dijelmakan semula dengan rebranding, repackaging, dengan relabeling dalam bentuk orientasi pemikiran yang baru. Jadi itu saja Datin untuk permulaan, bahawa ahli sunnah ini mempunyai ciri keilmiahannya yang menjadi jaminan kepada kehampiran dalam memahami kehendak Allah dan Rasul di sebalik daripada Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini doktor dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berehat seketika kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Kuching 93.7 FM. Man, kau dah daftar korban? Haluan dah buka pendaftaran. Tak pastilah. Kenapa? Maklumlah, pendapatan terjejas, kos sara hidup tinggi, pendaftaran di surau dan masjid pun terhad. Itulah korban namanya. Berkorban harta benda semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Lagipun dengan haluan, satu bahagian serendah RM320 saja tau. Betul juga kan? Lagipun setahun sekali aja. Aku daftar sekarang lah. Jom laksanakan ibadah korban bersama haluan. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-2051-1909. Isi kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikan siakap buah papaya, ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting, iaitu pelaburan dan wakaf.
Ayo, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Fadli Shah bin Alauddin. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidil-Adha kali ini Aidil-Adha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayo bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini. Untuk rancangan Fas'aluna, tanyalah kami, dan Alhamdulillah untuk petang ini bersama para pendengar. Di YouTube IKIM Media, kita membawa secara langsung di situ, dan untuk soalan pertanyaan boleh hantarkan juga melalui WhatsApp konti 0112900404 dan tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih lagi membincang tentang potensi dan prospek masa depan Ahlus Sunnah, dan untuk waktu ini masih bersama Yang Berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dan untuk waktu ini kita akan sambung kembali bersama doktor, dan mungkin kita nak tahu apa pula prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah berhubung konsep ketuhanan yang dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih Datin. Dalam perbahasan yang lepas, sepanjang kronologi perkembangan Ahlus Sunnah, saya telah menceritakan mengenai ketokohan Imam Abu Hanifah dengan pendekatannya yang humor. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang mengalami keadaan yang tragis. Kesemua mereka ini mempertahankan kesulengan, kejernihan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala pada berikutnya, iaitu lahir seorang tokoh pada kurun yang keempat, iaitulah Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau kurun ketiga antara 3 dan 4, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari yang meninggal pada tahun 324 Hijriah. Imam Abul Hasan Asy'ari juga memberi sumbangan yang besar dari sudut kejeniusan beliau. Mungkin banyak isu yang boleh kita sentuh, tapi saya memilih dalam waktu yang singkat ini central point ataupun intipati identiti Ahlussunnah wal Jamaah itu dirumuskan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam menegaskan pendirian Ahlussunnah sebagai aliran sifatiyah. Sifatiyah ini ialah aliran yang memperakui kesabitan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di Nusantara sebagai contoh, apabila dibuka pengajian kuliah di masjid, jadi orang tanya, Mat, hang mengaji apa maghrib tadi? Kemungkinan jawapan yang mudah dinyatakan ialah tadi saya mengaji kitab sifat 20 sebagai contoh. Jadi wording sifat itu amat sinonim dengan pengajian disiplin ilmu tauhid di Nusantara. Menunjukkan betapa mengakar umbinya prinsip kepahaman ahli sunnah di dalam memperakui kesabitan kepastian sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada latar kepada pembentukan ini, di mana ketika dunia Islam dilanda oleh penterjemahan falsafah asing, khususnya falsafah Greek, falsafah Yunani. Perspektif falsafah Yunani, mereka secara dominannya membayangkan bahawa Tuhan ini terlalu ideal. Tuhan ini terlalu ideal, terlalu misali. Iaitu Tuhan itu wujud, tetapi sukar dicapai, sukar diinteraksi dan dihubungi oleh makhluk. Jadi berbeza dengan kita menurut perspektif akidah yang sahih,
kalau kita pernah terdedah kepada perbahasan ilmu sifat 20, Allah adalah zat atau diri yang memiliki sifat. Allah adalah zat yang memiliki sifat. Zat sifat ni adalah sifir dalam perbahasan ilmu tauhid. Sebagai contoh mudah, bila kita pergi ke kedai, kita nak beli gula. Gula tu adalah zat, iaitu suatu yang berdiri sendiri. Manakala rasa manis yang ada pada gula itu adalah kategori sifat. Kalau bagi makhluk disebut juga sifat makhluk ini sebagai arad. Jadi arad ataupun sifat yang ada pada cube gula, ada perbezaan antara zat dan sifat. Tetapi sifat tidak boleh bercerai tanggal, tidak terpisah daripada zat. Sebaliknya sifat ini dia melazimi zat. Sifat ni suatu yang wujud tetapi dia berada di zat. Zat pula suatu yang berdiri sendiri. Jadi bila kita pergi ke kedai, contohnya kita tak perlu merincikan, mama ataupun tokek bagi saya 1 kilo gula sekali dengan itu manis. Tak payah sebut. Sebab bila kita beli gula sekali dengan manisnya, sebab manis dia tidak boleh bergentayangan di udara. Dia perlu, kalau kitab Patani disebut sifat tu dia bertengkap. Dia perlu berada. Kalau bagi Arab ni sifat manis itu menumpang kiup gula. Kiup gula tu zat. Jadi saya cerita begini sebab Imam Abul Hasan Asy'ari telah merumuskan tapak asas kepada konsep ketuhanan, iaitu membahaskan mengenai hubungan zat dan sifat di dalam rangka untuk menangkis kekeliruan syubhat yang melanda ketika itu daripada aliran Mu'attilah yang menafikan Tuhan itu bersifat. Maka Imam Abu Asy'ari, satu ungkapan dia terkenal dalam kitab antaranya Maqalat Al-Islamiyyin. Beliau mengungkapkan la hiya huwa. La hiya huwa. Hiya tu sifat. Sifat itu bukanlah zat. Rasa manis tu dia bukan kiuk gula tu. Zat lain, sifat lain. Wala hiya ghairu, dan tidak pula sifat itu selain daripada zat. Maksudnya ialah walaupun manis dan kiuk gula dua perkara yang berbeza, tetapi dua-duanya menyatu dari segi tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Jadi rasa manis tak terpisah daripada kiuk gula. Begitu juga Allah SWT sebagai zat, Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah bukan sifat, Allah adalah zat. Tetapi masa yang sama Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi perumusan inilah yang saya katakan menjadi wacana yang matang, digali, dibahas, dikupas sehingga kerangka yang akhir dikenali dengan sifat 20. Imam As-Sanusi membahagikan kategori-kategori sifat yang kita kenali sebagai sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, dan itu satu sumbangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Masa yang sama juga kepahaman tentang Allah ini bersifat mengimbangi pula satu ekstrim pengeliruan yang 180 darjah kepada aliran yang menafikan sifat. Jadi aliran Mu'tazilah, aliran Syiah, aliran Jahmiyah, mereka menafikan sifat Tuhan. Tuhan ni adalah zat saja tanpa sifat. Jadi Ahli Sunnah mengatakan tak, Allah adalah zat yang bersifat. Tetapi di sebalik pendirian Ahli Sunnah, tidak pula sampai Ahli Sunnah mengatakan Tuhan mempunyai sifat yang sama dan serupa dengan makhluk. Maka ada juga konsep tanzih, iaitu konsep bahawa Maha Suci Allah daripada sama dan serupa dengan makhluk. Jadi kalau dibahas dengan panjang, perbahasan ini dijuarai oleh Ahlussunnah wal Jamaah dari segi membahaskan sifat Tuhan. Saya kesuntukan masa. Satu lagi aspek yang besar tentang sifat Tuhan ini ialah dia berkembang kepada perbahasan mengenai perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Maka dikenali dalam sejarah satu dialog terkenal apabila Imam Abul Hasan Asy'ari sebab beliau keluar daripada aliran Mu'tazilah apabila
bapa angkatnya merangkap juga guru je di dalam Mu'tazilah yang bernama Ali Al-Jubba'i. Apabila Ali Al-Jubba'i ditanya oleh Imam Abu Asy'ari tentang nasib tiga orang bersaudara, seorang mati ketika kecil dalam keadaan seorang mati dalam keadaan taat setelah dewasa, seorang yang mati dalam keadaan melakukan maksiat setelah dewasa, dan seorang lagi yang mati ketika kecil sebelum sempat dewasa. Jadi ringkas kata, saya tak dapat nak mendetailkan. Apabila Imam Abu Asy'ari dengan cara dialektik ini dengan menggunakan perangkap pelaziman logik, maka apabila logik Ali Al-Jubba'i yang berpegang kepada i'tiqad Mu'tazilah, di mana aliran Mu'tazilah dia cuba memahami corak perbuatan Tuhan dengan kongkongan logik akal. Kongkongan logik akal. Jadi dia logikkan suatu perkara, kemudian dia memakaikan corak logik itu dengan menganggap Allah berbuat tidak lebih daripada logik itu. Satu saya sangat kesutukan masa. Jadi pendek kata bahawa satu lagi konsep selain daripada sifatiyah yang digagaskan oleh Imam Abu Asy'ari ialah konsep, sila dengar para audien, kalau saya tak cerita ni saya rasa tak boleh tidur malam ni. Saya terpaksa cerita juga. Iaitu konsep al-fa'il al-mukhtar. Konsep kebebasan perbuatan Allah. Kebebasan perbuatan Allah. Jadi konsep kebebasan perbuatan Allah ini dibahaskan dengan matang antara kemuncaknya oleh Imam Al-Ghazali dan imam-imam selepas itu, sehingga Ahlussunnah berjaya memulia dan mengagungkan Allah daripada belenggu kongkongan logik yang cuba dipakaikan oleh mereka yang terpengaruh dengan falsafah, sehingga dengan itu banyak konsep-konsep dalam ahli sunnah yang terungkai hasil daripada rumusan yang ada ni. Sebagai satu contoh dalam waktu singkat ini ada seorang ulama dia bayangkan begini ada seorang tu dia cuba berfikir dari segi logik. Dia kata Tuhan ni zalim. Tuhan zalim mengapa? Sebab dia tengok di sana ada pokok labu. Pokok dia kecil tetapi buah dia besar. Dan masa dia berfikir tu, dia sedang berangan-angan di bawah pokok beringin. Pokok beringin, pohonnya besar tapi buahnya kecil. Jadi dia cuba berfikir secara logik. Tuhan ni tak adil, kata dia. Sebab apa? Ada kepatut pokok labu kecil, buah dia besar. Aku duduk bawah pokok beringin yang besar tapi buah dia kecil. Jadi dia cuba melogikkan perbuatan Tuhan. Sambil dia berkhayal, dia tertidur. Sedang dia tertidur, tiba-tiba pop, jatuh buah beringin atas kepala dia. Bila dia tersedar, barulah dia faham, oh, rupanya Tuhan ni adil. Adil mengapa? Kalaulah Tuhan menjadikan pokok beringin ini yang aku berteduh di bawahnya ini, buah dia besar macam buah labu, tentu pecah dari kepala aku. Jadi moral of the story-nya ialah banyak dalam kehidupan kita, dalam masalah takdir, dalam masalah penciptaan, kita tidak boleh mendahulukan logik di dalam memaksa logik itu dalam memahami kebebasan bertindak perbuatan Allah. Jika kita gagal memahami, lantas kita akan membelenggu gambaran kebebasan Tuhan itu dengan cetek dan dangkalnya logik akal kita. Itu saja Datin Munah. Ini dikenali dengan konsep Al-Fa'il Al-Mukhtar. Ini yang akan kita pergi dalam pusingan akhir kalau sempatlah, tentang prospek ilmu kalam yang sangat syarat dengan pegangan yang ilmiah ini. Allahu'alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azmi atas bincangan dan juga untuk title petang ini, potensi dan prospek masa depan Ahlus Sunnah. Dan kita akan sambung kembali bersama doktor. Untuk waktu ini kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media.
Berehat sekali lagi kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang. Dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maksudnya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dikawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, hanya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah sedunia ini panas, ku terleka selalu hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini di rancangan Fas'aluna Tanilah Kami. Dan untuk rancangan Fas'aluna Tanilah Kami masih bersama anda di YouTube IKIM Media. Dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Masih lagi bersama untuk kita membincangkan tentang potensi dan prospek masa depan Ahlus Sunnah, dan masih bersama yang berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, pencarakan Jabatan Aqidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kita sambung kembali bersama doktor, dan bagaimana pula fahaman Ahlus Sunnah boleh melangkah ke hadapan doktor dalam berkhidmat kepada umat Islam demi menghadapi cabaran pemikiran moden waktu kini. Bagaimana doktor? Silakan. Baik, terima kasih Datin. Kembali kepada sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Baginda Nabi SAW bersabda, wa inna hazihil millah sataftariqu ala salasi wa sab'ina ila akhir riwayah, ila akhiril hadis. Maksudnya, dan sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW ini akan sataftariqu, akan berpecah kepada 73 golongan. Yang saya nak tarik di sini ialah ulama mensyarahkan antaranya sin al-mustaqbal ataupun sin lil mustaqbal pada perkataan sataftariqu. Itu dijelaskan bahawa berpecahnya umat Nabi Muhammad ini dengan sebab meresapnya pahaman bid'ah sehingga dalam kalangan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang Muslim, ya, ini iaitu umat ijabah, bukan umat dakwah, bukan umat Nabi Muhammad yang belum masuk Islam ataupun non-Muslim, tidak. Tapi yang berpecah ini, kata ulama, adalah kalangan umat Nabi Muhammad yang Muslim. Maka disyarahkan di situ bahawa sin pada sataftariqu itu menunjukkan kepada tamada zuhuruhum ila zamanina haza. Tamada maksudnya akan berterusan kemunculan aliran-aliran serpihan ini yang memecahkan saf umat Islam dari dalam. Perpecahan itu berterusan sehingga ke zaman kita ini. Dan ditambah lagi oleh ulama, wa tadriju zuhurihim. Kemunculan aliran-aliran ini tadi tadrij, berlaku secara beransur-ansur.
adalah ala at-tajaddud wal istimrar, yang menunjukkan perkataan Sataf Tariku tadi menunjukkan gejala perpecahan ini merupakan suatu fenomena yang berterusan dan membaharu. Di sinilah pentingnya prospek ahli sunnah, iaitu apabila pengalaman silam, apabila ulama ahli sunnah yang silam berjaya menghadapi jalur-jalur yang menyimpang dan tergelincir daripada landasan kebenaran, maka kita lihat sebagai contoh, ini aliran-aliran dalaman umat Islam. Contohnya aliran Syiah. Aliran Syiah mempunyai satu penyakit gejala, iaitu fanatik yang melulu kepada Sayyidina Ali dan keturunan Sayyidina Ali. Ini perlu kepada perbahasan yang panjang. Jadi macam saya kata tadi, gejala itu masih wujud ketika ini. Jadi bila kita nak menghadapi gejala kini, kita ambil manfaat daripada perbahasan silam. Bagaimanakah pengeliruan itu boleh ditangani dengan sebaiknya. Kemudian aliran Khawarij, gejala mereka adalah mudah mengkufurkan pelaku dosa dalam kalangan orang Islam, sehingga membawa kepada radikal dan juga militan. Juga wujud lagi gejala itu. Maka bagaimana kita nak menangkis dan menanganinya? Ada juga yang silam aliran Murji'ah sebagai tindak balas kepada Khawarij. Aliran Murji'ah ni pula gejala dia menganggap bahawa iman di dalam hati tidak ada kaitan dengan tuntutan ketaatan secara zahir. Ini kadang-kadang kita kata mungkin seorang dia kata saya nampak aja dedak aurat tapi hati saya Tuhan aja yang tahu. Ini macam satu gejala cara berfikir yang dihidupkan di dalam aliran hari ini sebagai pluralisme agama, aliran liberalisme yang tidak mahu terikat dengan kongkongan hukum syarak yang zahir, tapi mendakwa dia beriman dalam hati. Jadi ini cara yang muncul zaman ini. Ada aliran Mu'tazilah, iaitu golongan yang cenderung mengutamakan akal dalam memahami nas tanpa meraihkan kaedah-kaedah yang muktabar, ya. Ini aliran sekularis, aliran rasionalis yang menerima Quran, menerima hadis tapi menggunakan hujah-hujah logik. Jadi bagaimana idea-idea itu dikitar semula zaman ini, bagaimana kita nak menangkisnya. Ada juga aliran Mujassimah dan Musyabbihah yang berpegang kepada dalil Quran dan hadis secara literal, secara zahir, tanpa memanfaatkan logik akal yang muktabar. Jadi ini sampai kepada peringkat mereka mematerialkan Tuhan. Mematerialkan Tuhan, iaitu menggambarkan Tuhan ini berjisir, mempunyai pelaziman kepada ciri-ciri material dan kebendaan. Juga lawannya aliran Mu'attilah yang menafikan sifat Allah. Ini yang saya kata tadi, yang menganggap Tuhan terlalu ideal, langsung Tuhan tak ada sifat, Tuhan tak ada nama. Itu kalau kita bahas lagi, seolah-olah kita rasa remeh saja dalam mempertahankan kalimah Allah itu sebagai mempunyai nilai sakral. Ini nanti perbahasannya panjang. Nama Allah itu adalah Qadim sebagaimana sifatnya. Qadim, nama Allah itu, kata ulama dalam Jaratul Tauhid, iaitu kita beriktikad sebelum daripada makhluk dan manusia dicipta, Allah sendiri sudah menentukan nama kepada zatnya. Jadi tidak bergantung kepada kita untuk menamakan dia. Dia sudah mempunyai identiti nama sebelum manusia diciptakan. Ini ada dibahas dalam kitab-kitab klasik. Jadi hujah-hujah sebegini amat diperlukan dalam suasana kritikal apabila pengeliruan itu di-recycle semula zaman ini. Ini sebenarnya kita perlu kembali kepada huraian ulama-ulama terdahulu bahawa nama Allah mempunyai nilai sakral. Ini satu perbahasan yang berkait dengan aliran Mu'attilah. Kemudian aliran Jabariyah yang terlalu fatalistik dan pesimis, yang sehingga menafikan manusia mempunyai kebebasan memilih dan bertindak. Ini akhirnya menjadi pasif kepada kehidupan. Aliran Qadariyah pula aliran yang overconfident sampai merasakan Tuhan ini tidak
mempunyai campur tangan dengan apa saja yang diikhtiar dan diusahakan, yang distrategikan oleh manusia. Ini yang membawa kepada fahaman intipati sekular, merasakan bahawa dia tidak perlu kepada Tuhan kerana dia boleh menentukan nasib dan membawa dirinya tanpa campur tangan agama dan campur tangan Tuhan. Tapi dia bermuara daripada benih-benih qadariyah. Kemudian cabaran luaran ni sebagai ending lah, saya tahu masa sangat mencemburui. Jadi dari segi luaran pula, pada zaman ini falsafah Aristotle yang dihadapi oleh ulama ahli sunnah yang silam akibat daripada penterjemahan falsafah secara tidak terkawal, maka pada zaman ini ideologi falsafah moden barat disebut oleh para pengkaji merupakan footnotes, nota kaki kepada fahaman-fahaman Aristotle, fahaman Plato. Contohnya apabila Plato dalam bukunya The Republic menceritakan tentang kesetaraan gender, menceritakan tentang masyarakat tanpa kelas sosial. Fahaman-fahaman Plato, fahaman-fahaman Aristotle ini dihidupkan kembali oleh ideologi moden barat pada zaman ini. Maka dari mana kita nak menyandarkan kekuatan dari sudut menapis, menyaring. Maka di sinilah sekali lagi tradisi ahli sunnah yang matang tadi, kalau boleh saya sebut contohnya dalam bidang seni adanya falsafah existentialism yang mendakwa bahawa we are thrown into the world. Jadi mereka ini kecewa seolah-olah mereka dipaksa tercampak dalam hidup. Ini fahaman yang bawa kepada mulhid. Jadi ini menjadi falsafah seni, ya, dalam filem, dalam sebagainya. Jadi bagaimana fahaman yang begini kita nak selesaikan dengan yang saya sebut sebagai konsep yang Abu Asy'ari sebut tadi sebagai al-fa'il al-mukhtar. Jadi ahli sunnah telah mengasaskan gambaran hak Tuhan. Hari ini kita memperjuangkan humanism, hak asasi manusia, sehingga kita melupakan hak asasi Tuhan sebagai pencipta. Jadi falsafah-falsafah begini nak dihadapi dengan apa? Dalam falsafah bahasa linguistik adanya logical positivism. Dalam falsafah undang-undang adanya John Rawls dengan theory of justice. Dia cuba nak memahami makna keadilan. Tapi semua ini dalam bentuk yang mengasing dan memisahkan Tuhan. Sebab itu dalam sifat 20, bila kita membahaskan sifat ma'ani, ulama menjelaskan di sana ada konsep ta'alluq, iaitu alam ini tidak lepas daripada campur tangan sifat-sifat ma'ani Allah dan juga perbuatan Allah. Yang semuanya menjurus kepada satu hakikat bahawa ahli sunnah membawa kepada induk akidah, iaitu Tuhan ini adalah diri zat yang istighna'an kulli ma siwah. Allah ini terkaya, tak perlu kepada yang lain, manakala segala selainnya iftiqar ilaihi kullu ma'adah, selain daripada Allah pula bergantung kepada Tuhan itu. Jadi bagaimana menjelmakan konsep usuluddin ini di dalam ilmu-ilmu yang membentuk ketamadunan kita. Inilah sebenarnya sumbangan prospek masa depan yang tidak sempat saya ceritakan. Paling kurang para pendengar, marilah kita sama-sama menghargai yang silam, menghargai para ulama. Amat pelik bagi mereka yang mengatakan bahawa bagaimana kita sebagai pendukung ahli sunnah boleh bersikap sepatutnya kita memahami bahawa pendukung ahli sunnah yang setia mestilah bersikap tegas menolak pahaman-pahaman yang melanda kita pada hari ini atas nama sama ada aliran klasik ataupun aliran contemporary dengan nama ideologi dan falsafah moden contemporary. Wallahualam. Terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya atas pertemuan untuk petang ini. Banyak yang kita kongsikan sebenarnya doktor, tapi itu kesempatan yang kita ada pada petang ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Ya, insyaAllah. Terima kasih. Sama-sama. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kepada para pendengar yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ini, kami di IKIM dengan kerjasama Easy Korban boleh membantu anda. Di IKIM kami sediakan harga korban yang sangat berpatutan. Untuk korban dalam negara RM750 dan luar negara RM350 untuk satu bahagian. Berminat? Boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM.